Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya akan bertumpu kepada soal jawab. Ya, walaupun pada peringkat awal saya akan menjelaskan satu penemuan kasar dari pihak saya dan juga pihak-pihak lain yang saya kenali yang telah membuat satu boleh dikatakan selidik asas lah, awal lah, ya. Dan saya akan menjelaskannya, tetapi jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang kerana penjelasan saya ringkas dan saya akan terus mula menjawab soalan penonton. Jadi saya nak maklumkan bahawa saya kerap membuat apa orang kata bila berjumpa, ya, bila keluar, ya. Jadi saya kerap bertanya kepada orang yang tidak dikenali, yang saya jumpa secara random, ya, di luar, ya. Secara rawak saya jumpa sesiapa, mungkin di tempat membeli belah, saya akan bertanya, ya. Dan pertanyaan saya adalah berhubung dengan PRU 15. Apakah mereka tertunggu-tunggu PRU 15 dan akan keluar mengundi, ya. Dan perkara ni sebenarnya telah lama saya lakukan, dah lebih setahun sebenarnya. Dan saya lihat selalunya respon yang saya dapat, yang saya fikirkan, yang berdasarkan respon yang saya dapat, saya boleh mengagak sentimen rakyat secara am, ya. Secara am, ya, sebab saya tanya, tak kira lah kedai makan ke, kedai beli belah ke, kedai runcit ke, jika saya terjumpa sesiapa, saya senyum, ada respon. Kadang-kadang saya bertanya, selalunya saya akan dapati respon mereka kepada saya adalah sejajar dengan peratus yang keluar mengundi pada pilihan raya negeri yang lepas. Jadi pada ketika PRN Melaka dan Johor berlangsung, masa itu rata-ratanya bila saya bertanya kepada sesiapa, ya, berhubung nak keluar mengundi ke tidak, hampir 50% akan kata mereka dah muak, mereka tak minat nak beri, apa orang kata, beri tumpuan kepada percaturan politik, kluster Mahkamah dan UMNO dan Perikatan Nasional ni. Mereka malah tidak ingin layan, ya. Jadi bila tanya nak keluar mengundi ke tidak, mereka kata kalau kita orang Melaka atau kalau kita orang Johor takkan keluar mengundi untuk PRN, tunggu PRU. Okey. Tunggu PRU. Kemudian soalan yang selalu saya tanya, kalau PRU sekarang, adakah anda akan keluar mengundi? Kalau setahun lepas, ramai kata malas lah. Okey. Tetapi baru-baru ni saya apabila mengajukan soalan, dan saya kira dalam 2-3 bulan ni dengan mudah lah saya dah tanya lebih 200 orang secara rawak lah, random, ya. Saya boleh katakan 8 daripada 10 kata sudah pasti akan keluar mengundi kalau PRU. Jadi sekarang ni makin kita mendekati tahun 2023, makin ramai tertunggu-tunggu PRU dan mereka sanggup keluar kalau PRU sekarang. Jadi jika ramai keluar mengundi pada PRU melebihi 80-85%, ini adalah berita buruk buat Barisan Nasional, ya. Jadi tidak ada sebarang bukti yang telah ditunjukkan oleh Barisan Nasional bahawa jika ada PRU sekarang mereka boleh menang, ya. Tidak ada sebarang, ya. Najib, Zahid semua selalu berpaut pada PRN Johor kerana ini adalah kumpulan terdesak. Tetapi saya dah berulang kali sebut, dan saya akan sebutnya sentiasa, bahawa PRN Johor sebenarnya membuktikan bahawa prestasi BN kalau banding dengan PRU 14 makin merosot.
Jadi kalau orang tanya macam mana BN boleh menang 2/3, sebabnya hampir 50% pengundi berdaftar tidak keluar mengundi. Dan jika dikira, lebih 75% pengundi berdaftar tidak memilih Barisan Nasional. Tapi sebab ramai tak keluar mengundi, ada dua perkara yang kita boleh lihat. Pertama, selain daripada prestasi BN merosot, itu memang dah nyata daripada perolehan undi. Tapi yang pertama, keputusan PRN Johor bukannya mandat sebenar rakyat, ya, sebab ramai boikot. Kedua, saham, ya, parti-parti alternatif ni terlalu besar, melebihi sokongan, jauh melebihi sokongan terhadap mana-mana perkumpulan, kerana hampir 50% tidak keluar mengundi. Ini adalah saham alternatif. Jadi apapun jika PRU berlaku dalam masa terdekat, ya, saya bukan katakan akan berlaku dalam masa terdekat, tapi jika berlaku dalam masa terdekat dan jika lebih 80% keluar mengundi, maka BN akan kena satu, boleh katakan, tamparan juga, ya. Lepas tu ada orang akan tanya, macam mana dengan penganalisa yang kita baca dekat berita harian? Kalau macam mana penganalisa itu? Kalau kita lihat, ada penganalisa, saya tak nak sebut siapa. Kalau sebelum PRU 14, mereka ni sama juga meramalkan BN akan menang, bukan setakat menang mudah. Tapi kita lihat yang sebaliknya berlaku. Jadi penganalisa ni, dan kadang-kadang ada juga yang sebenarnya dikerah untuk mengeluarkan analisa. Ada media-media yang cenderung ke arah kluster mahkamah. Ada. Saya rasa tak payah sebut lah, ramai yang tahulah yang mana satu. Ada 2-3 sebenarnya. Jadi itu kita tolak tepi. So tak ada sebab untuk adakan PRU awal, dan saya rasa Ismail Sabri pun tahu perkara ni. Jadi apa pun percubaan kluster mahkamah dalam mendesak, menekan Ismail Sabri untuk bubar awal parlimen, tetapi tidak ada sebarang perkara baru yang telah diberikan kepada Ismail Sabri oleh kluster mahkamah yang boleh menjamin bahawa Ismail Sabri akan jadi calon tunggal Perdana Menteri jika BN menang. Tidak ada perubahan langsung. Perkara tu sampai hari ini menjadi tanda soal. Jadi saya masih 80% yakin bahawa PRU tidak akan berlaku tahun ini. Ya, saya masih 80% yakin Ismail Sabri akan hanya tunggu sehingga tempoh penuh Parlimen ke-14 tamat, atau jika keputusan kes Zahid dibaca mungkin awal tahun depan, mana satu yang dulu. Sebab yang lebih penting buat Ismail Sabri untuk kelangsungan politik dia adalah untuk mengambil alih jawatan presiden atau memangku jawatan presiden, supaya dialah yang mengawal pencalonan, termasuk pencalonan diri dia. Okey? So tidak akan berlaku. Biar Zahid, Najib nak buat jamuan makan bersama Ismail Sabri, apa pun dibuat, ianya tidak akan berlaku. Jadi memang ada usaha juga, saya difahamkan, oleh kluster mahkamah untuk mempengaruhi kabinet. Sebab kabinet ni, Ismail Sabri dah kata dia akan dengar kabinet. Jadi setakat ini majoriti dalam kabinet, bila kita cerita barisan jemaah menteri atau kabinet, hanya tumpu pada menteri. Majoritinya tidak ingin pilihan raya umum. Sebab di dalam Barisan Nasional sendiri, majoriti menteri-menteri dia tidak ingin pilihan raya awal, ya, majoritinya. So mereka sedang cuba mempengaruhi kabinet, ya, bukan hanya BN, orang di luar BN, ya. Dan ini juga ada kaitannya dengan pengunduran Zuraida daripada Bersatu. Jadi Bersatu dah kurang satu menteri. Jadi ada ketakutan di kalangan kepimpinan utama Bersatu bahawa disebabkan Bersatu kurang satu menteri, maka sudah jadi satu undi kurang, ya, di kalangan pihak-pihak yang tidak ingin PRU awal, ya. Jadi kalau esok 5 menteri Bersatu keluar,
akan jadi 5 undi kurang di kalangan mereka yang tidak sokong PRU awal, dan silap-silap mereka yang menyokong PRU awal akan tiba-tiba mengatasi yang tidak sokong PRU awal. Tetapi Ismail Sabri, apabila menteri keluar dari Bersatu, dia kekalkan orang tu sebagai menteri. So seharusnya Bersatu tak payah takut, sebab walaupun Zuraidah keluar, dia masih ada dalam kabinet, dia dalam Parti Bangsa Malaysia. Tapi masalahnya, Parti Bangsa Malaysia ni is Barisan Nasional friendly, is kluster mahkamah friendly. So tidak mustahil mereka yang keluar Bersatu tiba-tiba berubah fikiran, masuk Parti Bangsa Malaysia dan mengisytiharkan ataupun menyokong pembubaran awal. Jadi Bersatu ada dilema lah. Okey, Bersatu ada dilema, dan kluster mahkamah sedang dengan sedaya upaya cuba mempengaruhi kabinet, ya, kerana terdesak. Mereka tahu Ismail Sabri tak cenderung ke arah pembubaran, jadi mereka tengah mempengaruhi kabinet. So itu sahaja pencerahan saya, dan saya pun telah menghubungi beberapa penganalisa, sama ada bebas ke atau berkait juga dengan institusi-institusi tertentu. Seorang dua ni, dia pun beritahu yang sama. Berdasarkan pemerhatian dia, berkemungkinan tinggi ramai akan keluar mengundi pada PRU 15, ya. Dan motivasinya bukan untuk bawa balik BN. Kita sudah lihat di Johor, ya, BN merosot. Motivasinya adalah untuk menendang keluar, benar-benar ini bukan propaganda, ya, adalah untuk menendang keluar pihak-pihak tertentu. Bila saya tanya dalam 7 hingga 10 orang, kali ni nak pergi, nak buanglah yang mana tak patut. So bila ramai mengundi, berwaspadalah calon-calon Barisan Nasional. Jadi itu sahaja pencerahan saya. Saya nak tumpu kepada soalan hari ini. Jadi Bahari Bakar, sebelum saya menjawab, bagi mereka yang ingin ajukan soalan di YouTube, teruskan, ya. Saya tidak akan menjawab hari ini. Yang saya ambil soalan hari ini adalah dari saluran lain, tapi saya membaca setiap soalan dan saya akan mengumpulkannya dan saya akan menjawabnya tidak lama lagi dalam satu sesi khas dari YouTube. So jika ada komen atau soalan, teruskan. Dalam perhatian saya, kali ini ramai yang akan menolak BN kerana rakyat mula sedar keadaan BN dan pemimpin BN sekarang yang penuh dengan rasuah. Betul. Kesedaran ini menarik, ya, Bahari Baker. Kesedaran rakyat bahawa BN penuh rasuah, berdasarkan pemerhatian saya, berdasarkan survey saya yang sekian lama ni, jauh lebih tinggi berbanding sebelum PRU 14. PRU 14 BN kalah pun salah satu sebabnya adalah gejala rasuah. Selain itu, kos barang yang melambung gila, ya. Tetapi kalau dengan kesedaran, tahap kesedaran pada PRU 14 pun BN boleh kecundang, kini jauh lebih tinggi kesedaran rakyat. Dan kos sara hidup ni menjadi faktor utama BN kecundang, dan kali ini rakyat cukup marah. Tak pernah saya lihat kemarahan seperti ini. Dan ramai orang ikut perbicaraan Najib, ya, dan mereka melihat pendedahan, termasuk pendedahan dalam kes 1MDB di Amerika. Itu yang paling mengejutkan. Banyak perkara yang dirahsiakan selama ini terdedah di sana. Jadi sebelum PRU 14, Najib hanya disyaki. Kini sudah terbukti disabit bersalah dalam satu isu, dalam satu kes, dan di dalam kes-kes lain banyak pendedahan yang membuka mata rakyat. Jadi Najib boleh bermain dengan laskar cyber, beribu-ribu laman-laman yang menyerang, dan ini semua kerja laskar. Di media sosial boleh jadi jago. Bila ada kempen di Johor semua, boleh boleh aturkan perhimpunan, di mana diaturkan satu perhimpunan ramai orang, termasuk mereka yang berbayar. Okey, boleh buat persepsi. Tetapi jika ramai keluar mengundi,
BN akan kena teruk. Ini satu kepastian. Ya. Cuma adakah undi akan beralih kepada parti-parti alternatif? Ini sukar saya beritahu. Jika parti alternatif dapat ajukan formula baru, maka tidak mustahil mereka akan menang. Dan saya dah beritahu, kalau saya lah parti-parti alternatif, piagam rakyat semua duduk bawah satu bumbung, kemudian jangan cerita siapa nak jadi Perdana Menteri, wujudkan dulu satu majlis penasihat, The Rakyat's Council, letak negarawan-negarawan, letak bekas ketua polis negara seperti Hamid Bado, letak bekas ketua Suruhjaya, letak seorang peguam tersohor seperti Hanif Katri, letak 2-3 tycoon ahli perniagaan yang terkenal, wujudkan satu majlis penasihat yang benar-benar mencerminkan berjiwa rakyat dan yang rakyat selesa dengannya, ya, yang akan menasihati gabungan parti-parti dan kumpulan bukan parti seperti Piagam Rakyat ni, dan kemudian lancarkan satu manifesto yang boleh meyakinkan rakyat, jika kami memilih anda, kami yakin kerajaan tidak akan tumbang kerana tidak akan berlaku pengkhianatan. Caranya ialah boleh beri janji kepada rakyat, sebaik selepas PRU 15, jika kami menang, dan walaupun kami menang, jika kami tidak dapat melebihi 130 kerusi, kami akan nasihati Perdana Menteri yang kami lantik akan nasihati yang di-Pertuan Agong untuk isytihar darurat politik, supaya di dalam tempoh darurat politik kita boleh bekerja untuk mentadbir urus negara, menerusi The Rakyat's Council. Sambil itu kami di dalam gabungan ini akan berusaha menerusi ahli-ahli parlimen kami untuk merangka satu akta yang cukup kukuh bagi mengelakkan sebarang bentuk pengkhianatan atau mengurangkan risiko pengkhianatan sebegitu rupa supaya apabila esok akta itu diluluskan, ya, kerajaan kami tidak akan terkesan dari pengkhianatan. Dan apabila akta ini sudah dirangka, darurat politik boleh dihentikan dan seterusnya akta ini boleh diluluskan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini boleh dibuat. Benda-benda macam ni lah yang rakyat nak lihat. Mereka nak lihat satu pergabungan yang mantap, berjiwa rakyat, ada kepimpinan barisan penasihat yang tidak mementingkan politik kedudukan dan kuasa, tetapi ingin menabur bakti untuk menasihati gabungan ini. Dan ianya bukan hanya ahli politik, tetapi sebaliknya tokoh negarawan, peguam, ahli perniagaan. Rakyat akan yakin dan silap-silap 90% akan keluar mengundi, ya, dan silap-silap gabungan ini akan menang terus pilihan raya. So itu kita perlu lihatlah. Tetapi yang Barisan Nasional akan kalah teruk jika ramai keluar mengundi, itu saya boleh ramalkan hari ini secara rasmi, ya. Jadi bagi mereka yang nak malukan saya, Regi ini dah buat satu ramalan, okey, potong bahagian tu kemudian tularkan, tak apa, ya. Okey, Fuziji, siapa awak nak hapuskan BN? Fuziji, nampaknya awak tidak menghayati live ini. Saya tak kata saya nak menghapuskan BN, ya. Nombor 2, saya adalah rakyat Malaysia dan saya berhak untuk bercerita berkenaan dengan parti yang saya suka, parti yang saya fikir memusnahkan negara dan sebagainya. Jadi saya rasa anda lebih baik dengar balik lah. Bahri Baker, harga barang naik dan kurang subsidi kerana RM jatuh teruk. Ya, kerajaan menghadapi masalah kritikal. Mereka tarik subsidi bukan kerana apa daripada minyak yang botol, ya, paket tak tarik tapi botol tarik, bukan sebab apa. Dulu subsidi ni dikenakan sementara pada ketika ada COVID dan rakyat menghadapi masalah, tapi sekarang pun rakyat menghadapi masalah malah lebih besar. Jadi mengapa tarik subsidi? Sebenarnya kerana situasi kewangan ekonomi negara kita kritikal, ya,
kerana menteri-menteri gagal melaksanakan tugas untuk merangka satu pelan tindakan, satu dasar untuk menyembuhkan ekonomi negara, dan mereka tidak tahu nak melakukan apa untuk menstabilkan ringgit. Adnan Hassan, saya cadang biar Pak Mail jadi caretaker untuk menguasai kerajaan tanpa parti. Tidak. Pak Mail boleh jadi caretaker, dan Pak Mail harus segera menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk isytihar darurat politik, dan Pak Mail boleh kekal sebagai Perdana Menteri, tetapi menerusi darurat politik ini perlu ditubuh satu majlis untuk mentadbir urus negara, dan majlis ini kalau setakat ini helah kemudian Pak Mail hanya nak buat darurat politik untuk pastikan tidak ada pilihan raya dan dia kekal sebagai PM, kemudian majlis tu masih orang-orang politik dan sebagainya, itu buang masa lah. Dan sebenarnya tanpa nasihat Pak Mail, Yang di-Pertuan Agong boleh dengan mudah, tanpa perlu nasihat Perdana Menteri, isytihar darurat politik. Boleh. Okey, saya rasa dah cukup. Jadi Simonek Jili, salam dari Cerah, salam kembali, terima kasih. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Dalam 10 minit lagi saya akan letak link kepada artikel berkaitan di ruang komen, jadi pastikan anda rujuk. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.